berkumandang lagu Stephanie Verkey yang sekian lama, hampir 4 bulan kita tak dengar lagu itu. La Primera kita is back. Javon Evans tengah celebrate, daripada belakang Big Cass datang, pam, dia bagi beat boot sekali. Dan aku sebenarnya tak sabar nak tengok sekiranya kalau betul Bron Breakker dan juga Obafemi ini akan ada feud. Akan menjadi absolute cinema punya match. So what up Us, welcome to Hauso. So what up Us, welcome to Hauso. So Assalamualaikum, selamat datang ke YouTube channel Hauso. Yang mana-mana baru sampai, jangan lupa tekan butang like, share dan juga subscribe. Jangan lupa tekan bell notification tu sekali, supaya nanti kalau aku ada keluarkan video baru, maknanya dah terkeluar di atas notification korang itu. Sebelum tu, yang korang belum masuk grup Telegram aku, dipersilakan masuk. Link aku ada sediakan kat bawah. Kalau tak boleh tekan, korang boleh DM ataupun komen je kat bawah. Aku akan renew dia punya link yang baru. Alright, satu lagi. Nampak smart kan baju John Cena aku ni kan? Mana nak dapat? Korang boleh check it out dekat kedai Gusti. Harga pun cun-cun, kualiti pun cun-cun. Jangan lepaskan peluang anda. Kasih lock satu kalu lah brother. Alright, jom. Kehangatan SummerSlam sudah kita rasa. Sekarang ini tiba masanya untuk kita menempuh perjalanan ke Money in the Bank. Tapi untuk sekarang ini belum lagi ada kehangatan-kehangatannya. Cumanya Raw pagi tadi, wow, kita punya demam SummerSlam belum habis lagi. Raw dia kasih yang lain macam. Kita dapat, dia umpama macam soft reboot lah. Kebanyakannya kita dapat tengok semua dapat orang kata feud yang baru, dengan Obanya, dengan Liv Morgannya. Jom kita sembang sedikit apa yang berlaku di Raw semalam. So pembukaan Raw kita dapat tengok The OTC, Our Tribal Chief Roman Reigns membuka tirai Raw pagi semalam. Kita dapat tengok yang semua acknowledge dia, dan sampai je di atas ring dia dengan auranya. Dia cakap lah, ada berumuskan lah apa yang berlaku di SummerSlam semalam. Dia mengalahkan Seth Rollins apa semua, dan dia kata dengan Seth Rollins dah okey lah apa semualah. Tiba-tiba berkumandang lagu LA Knight. Aku tahu dan kita semua tahu sekiranya kalau LA Knight ni muncul and then dia buat promo, memang ini macam dia punya promo. Dia bagi tahu bila-bila masa saja set up dengan aku. Hari ni boleh, esok boleh, minggu depan boleh, kat Money in the Bank pun boleh. Dan aku nak jawapan sahaja daripada kau Roman. Tapi Roman macam, kau siapa nak arah-arah aku untuk set up match kan? Kau ada menang something ke? Kau ada cash in something ke? Tiba-tiba kau nak ajak aku ni apa semua kan? Agak marah sedikit lah si Roman Reigns tu. Tapi itulah, mulut the megastar kita ni bukan senang. Walaupun dia kena T-down, dia mesti cari cara untuk untuk lolos punya. Dia kata okay, macam tu kau bukan level aku lah, Roman kan. Sekarang ni dia kata semua yang kau cakap tu dalam kau menipu. Dia banyak cakap yang Roman ni menipu apa semualah. Dia cakap you suck, dan agak trigger Roman dekat situ. Dan berakhirlah segmen antara LA Knight dan juga Roman Reigns. So aku berharapkan yang kita dapat tengok feud antara LA Knight dan juga Roman Reigns ini. So kita kasih chance lah LA Knight ni dapat rasa berlawan untuk menjadi one contender World Heavyweight Champion. Adakah dia akan terus dapat potong line, dapat terus lawan dengan Roman, ataupun dia terpaksa berjumpa dengan seseorang untuk menjadikan dia first contender untuk World Heavyweight Champion itu. Alright, lepas itu kita pergi ke match yang pertama untuk Raw semalam. Javon Evans versus Eden Page. So match biasa-biasa saja. Yang aku terkesima, Javon Evans membuat Oji Kata daripada belakang. Dia lompat Eden Page, dia lepas referee. Lepas tu dia buat Oji Kata, and Eden Page pun kalah. Kemudiannya after match itu yang kita nak perkatakan, tiba-tiba Javon Evans tengah celebrate, daripada belakang Big Cass datang, pam, dia bagi beat boot sekali dekat dia, jatuh, and then dia bantai Javon. Cukup. So macam mana yang kita tahu, sebelum ini di Raw, sebelum ini dah tease Big Cass akan muncul di
Raw after SummerSlam. Dan here we go, kita dapat Big Cass dengan shape badan dia yang solid, rambut ikat tepi, rambut ikat dengan, lepas tu dengan muka ganas. Aku tengok muka dia dah macam cerita Wednesday punya raksasa season 1 tu. Dan apa yang Big Cass tu nak, nanti aku akan sembang dekat, dia ada segmen dia dengan si Jackie Ramon tu. Alright, lepas tu kita ada bukan behind the scene, di backstage di antara Jacob Fatu dan juga Roy Keys. Sebab kita tahu dorang dua dulu ni brothers. Roy Keys dah macam, dia tak kasih Jacob to join the bloodline, tapi dia join juga. Dan kita tahu dekat SummerSlam, si Roy Keys tu slam Jacob Fatu ni kau-kau. Dan akhirnya hari ini, semalam, diorang telah set up match antara Roy Keys versus Jacob Fatu, street fight mat. Amat-amat dahsyat. Dan match itu akan berlangsung di main event Raw. So nanti kita akan sentuh match diorang. Lepas tu kita ada match segmen The Judgment Day. Khususnya 3 wanita itu, The Powerpuff Girl. Kita ada Liv Morgan, Raquel Rodriguez dan juga Roxanne Perez, yang di mana Liv Morgan sebagai ketua memberi penghormatan kepada new Woman Intercontinental yang baru, iaitu Raquel Rodriguez. Dan kemudiannya dia pun kasih tee up juga dekat Roxanne Perez. Dan tiba-tiba keluar lagu Sol Ruka. Kita tahu hari semalam Sol Ruka akan berhadapan dengan Roxanne Perez. So match pun start, bubak gerbak-gerbuk. Kita dapat tengok dekat sini, apabila Sol Ruka ni tak memegang title, kita dapat tengok yang Sol Ruka yang dulu. So aku rasa bila dia pegang title ni, dia rasa macam bebannya, takut nak buat something new apa semua kan. So bila dia dethrone title tu, at least kita nampak fresh daripada Sol Ruka. Macam mana kita dapat tengok Sol Ruka zaman NXT dulu. Memang sangat-sangat superb dan sangat-sangat athleticism. Lencah sangat, lompat sana terbalik sini. Dan akhirnya match ini berakhir dengan DQ. Liv Morgan kacau. Kemudiannya mereka bertiga membantai Sol Ruka tu cukup dan tidak tersangka-sangka. Aku mengharapkan Io Sky aku ingatkanlah, aku tak mengharapkan, aku ingatkan Io Sky akan datang. Tiba-tiba yang datang ialah Becky Lynch. Tapi Becky Lynch tak menyelamatkan Sol Ruka lah. Liv Morgan, tiga orang tu tercengang nampak Becky Lynch pun naik atas. Dan dia pandang ketiga-tiga orang itu. Semua orang ingat yang Becky Lynch nak cabar Raquel Rodriguez untuk Intercontinental. Sebab kita tahu Becky Lynch merupakan former Intercontinental. Tahun lepas dan juga awal tahun ini memang dia run untuk Women Intercontinental sahaja. Tetapi Becky Lynch kata dia tak datang sini untuk kutip balik Intercontinental ni. Aku dah bawa Intercontinental ni, namanya dah besar dah. Sekarang ini tujuan aku datang ke sini untuk mencabar Women World Champion. Wow, aku tak sabar sebenarnya nak tengok Becky Lynch dan juga Liv Morgan ini berseteru. Tetapi ada satu batu penghalang untuk Becky Lynch ini, yang di mana setiba sahaja dia bergaduh mulut dengan Liv Morgan pun turun. Dan tiba-tiba di stage Raw berkumandang lagu Stephanie McMahon yang sekian lama, hampir 4 bulan kita tak dengar lagu itu. La Primera kita is back, datang dan dia membantai Liv Morgan cukup gerbak-gerbuk. Dan akhirnya dia naik ke atas ring. Bukan dia bantai Liv Morgan tu atas ring lah, sebab Liv Morgan lari kan masuk ring balik. Si Becky ni dia duduk atas tu tengok kan. Dan hujung-hujung tu kita dapat tengok yang Stephanie McMahon face to face dengan Becky Lynch. So nampak macam diorang dua ni akan ada feud untuk menjadi first contender Women World Champion. Tak menjadi mustahil kalau diorang buat triple threat pun cantik juga. Buat kat mana? Mungkin dekat Money in the Bank ataupun dekat Sunday Night Main Event yang akan berlangsung 7 hari bulan 9 bulan depan. Alright, so berakhir segmen itu. Kemudiannya kita ada segmen Oba Femi dekat backstage. Sebelum segmen dekat atas ni, kita ada dekat backstage yang di mana kita tengok Paul Heyman tengah melihat video WrestleMania yang Brock Lesnar retire tu kan. Lepas tu Oba datang, dia kata nak minta sampaikan terima kasih dekat Brock Lesnar sebab masa SummerSlam hari tu dia tak sempat nak cakapkan terima kasih. Dan kemudiannya dia suruh Paul Heyman sampaikan lah. And then terus ada Oba punya segmen dengan pakai baju dia orang punya budaya lah kot, dekat Nigerian sana tu, macam kita baju Melayu kan. So naik atas, Oba pun tee up kau-kau diri dia. Dan dia kata Brock Lesnar telah memberikan, orang kata, aku
memberitahu korang semua aku adalah future untuk WWE. Kalau ada sesiapa di locker room tak puas hati dengan keputusan itu, korang boleh jumpa aku depan-depan. Lagu Oba pun berkumandang balik. Aku ingatkan adalah orang yang nak cabar. Tiba-tiba setibanya Oba Femi ni sampai ke stage depan tu, nak masuk ke gorilla position tu, berkumandang lagu The Vision dan Bron Breakker keluar. Terus umpama seorang anjing bulldog dan juga gorila face to face. Mata tak berkelip Bron Breakker. Dan aku sebenarnya tak sabar nak tengok sekiranya kalau betul Bron Breakker dan juga Oba Femi ni akan ada feud. Akan menjadi absolute cinema punya match. Serius aku tak check up. Serius aku cakap, sebab diorang pun masih muda lagi. Usia diorang pun lebih kurang sama saja. So energy diorang masih lagi fresh. So kalau diorang ada match, aku cakap dengan korang, match diorang akan superb gila. So aku tak sabar diorang nak set up Brock dan juga Bron dan juga Oba Femi ini. Mungkin di next Raw, aku tak rasa dekat Raw kot. Mungkin dia akan set up dekat event-event besar tu, macam Sunday Night Main Event ataupun dekat Money in the Bank. Dan kemudiannya rupanya Bron Breakker ada match dengan si Joe Hendry. So dekat sini pun aku agak kesian dengan Joe Hendry, yang di mana bila sahaja dia berkawan dengan Danhausen, seakan-akan dia telah terkena, orang kata, aura-aura curse tu. Sebab match Bron Breakker dan juga Joe Hendry ni sangat-sangat sekejap. Tapi itulah, Bron naik memang dia tak pandang Joe Hendry. Dia asyik pandang tu je. Dia macam tak puas hati je dengan Oba tu kan. And then match pun start. Dia bantai Joe Hendry, jatuh ke bawah. Joe Hendry naik balik, kena spear, settle. Bron Breakker menang. And then dia terus meluru keluar. Kemudiannya datanglah Austin Theory, bantai si Joe Hendry tu. Lepas tu datang Tozawa bantai si Austin Theory tu. Tak ingat dunia bahawa dia ada akal. Tozawa bantai dia sehingga Austin Theory turun. Maxine Dupri tarik, kata tak payah naik lah, tak payah panjang-panjangkan cerita, diorang belah sahaja. So aku rasa mungkin lepas ini kita akan dapat tag team match antara The Vision versus Joe Hendry dan juga Tozawa. Cuma aku mengharapkan janganlah berkawan sangat Joe Hendry dengan Danhausen tu. Takut kena curse. Ini pun sekejap macam dah kena curse je kau ni kan. Lembik semacam aja. So lepas tu kita ada segmen antara Chad Gable dulu. Dia masuk, kita tahu dia merupakan new Intercontinental Champion dan semua crowd menyorakkan you deserve it. Dan Chad Gable pun berterima kasih dengan orang pertama yang dia nak berterima kasih, itu Penta, lucha libre yang bagus. Lepas tu dia mengucapkan terima kasih kepada crowd yang sentiasa support dia daripada dulu sehingga sekarang. Dan kemudiannya lagu Penta berbunyi, Penta pun masuk. Aku ingatkan Penta macam nak betrayal dia ke apa kan. Rupanya tidak. Penta hanya tiap dia lagi kau. Dia kata kau memang deserve untuk Intercontinental ni, dan engkau sebenarnya adalah the real luchador, the king luchador. Bila sebut king luchador, tiba-tiba the real king luchador muncul, iaitu Dominic Mysterio bersama JD McDonough. Bergaduh mulut lah member cakap Mexico, cakap Latin lah dekat depan stage itu, sehingga macam Penta kata nonsense ni, mai kita 2 lawan 2. So diorang pun accept, ref pun masuk, match pun start. Chad Gable Penta versus The Judgment Day. So match ni memang sangat-sangat aku suka gila. Dengan ada JD McDonough dekat situ, Chad Gable dekat situ, Penta dekat situ, Dominic dekat situ. Semua favourite aku punya wrestler, kecuali Dominic So diorang menyajikan kita satu match yang sangat-sangat luar biasa. The Luchador, kita ada nampak 3 Luchador dekat situ, dengan seorang JD McDonough yang aku rasa memang sangat-sangat superb. Dia punya selling Mexican Destroyer macam tak ada hari esok kan. Tapi end up match ini dimenangi oleh Chad Gable dan juga Penta. Dapatlah tengok yang Chad Gable buat angle slam, and then dia buat ankle lock apa semua. Tamatlah sudah Alkisah kami. Lepas tu dekat backstage kita dapat tengok komunikasi antara Bron Breakker dan juga Paul Heyman, yang di mana Bron Breakker cakap, Heyman, boleh aku tahu Oba dekat mana? So macam apa namanya, Paul Heyman macam aku tak tahu. Betul, Bron Breakker macam betul ke tak tahu. So nampak gaya dekat sini makin kuatlah teori aku yang di mana Paul Heyman akan Oba Femi akan menjadi next guy untuk Paul Heyman ni. Apa pandangan korang? Korang rasa okey ke Brock Lesnar ada wise man macam Paul Heyman, ataupun tak perlu Paul Heyman si Oba Femi boleh just jalan solo saja? Apa pandangan korang? Boleh komen dekat bawah. So lepas itu kita ada main event antara Roy Keys dan juga Jacob Fatu dengan stipulationnya street fight. Wow,
dengan dihujani pun banyak steel chair dan juga table pun dorang menggunakan kendo stick. Si meja itu dimakan oleh Roy Keane selepas Jacob Fatu membuat someone drop. Gila. Lain macam. Dan aku match ni best, agak brutal. Dan cuma hujung tu aku rasa cringe sedikit apabila move Jacob Fatu membuat tonggan dead grip tu, aku macam nak tergelak pula, macam comel pula. Sebab dia dah buat sorry, kata hidung aku. Dia dah buat apa namanya, dia dah buat someone drop. Lepas tu dia dah buat mighty moonsault. Aku ingatkan dia terus nak pin. Rupanya dia nak buat tongan dead grip. So dia ambil step kat belakang, dia lagi lompat, member dah baring, dia buat macam tu. Lain macam Mat. Kelakar Mat aku tengok si Jacob Fatu tu buat. Aku cakap, apa benda kau buat di Jacob Fatu? Lucu. Tapi itulah, dengan tonggan dead grip tu, the grip betul-betul kerongkongnya si Roy Keane sehingga keluarlah darah dari mulutnya. Adakah retak kerongkongnya? Lepas tu dia dah tak bermaya. Ref pun terus ring the bell, menang untuk Jacob. Tapi Jacob tak lepaskan sehingga semua official datang meleraikan benda tu. Lepas tu dia letakkan kepala Roy Keane di hujung. And then steel chair tu letak kat hujung. Dia lagi bagi punggung dekat Roy Keane. Settle. Dah terbaring. Tiba-tiba berkumandang lagu Roman Reigns. Dan Roman Reigns keluar hanya buat acknowledge sahaja kepada si Jacob Fatu. Jacob Fatu pun kembalikan balik acknowledge itu. Settle untuk Raw. Tetapi ada credit scene lah Mat. Dah macam Marvel. Roman pergi ke belakang, dia berjumpa dengan Rey Mysterio. Rey Mysterio pun cakap, Roman, kau tahu kan aku sekarang ini merupakan general manager untuk Triple R. Roman cakap, kenapa, ada masalah apa kan? Dia kata, jom aku ada benda nak bincang. So Roman dan juga Rey pun belah lah daripada situ. So tertanya-tanya, apakah akan berlaku? Adakah Roman Reigns akan muncul di Triple R punya PLE yang akan datang, iaitu Triple Mania. Dia umpama macam WrestleMania untuk WWE, ini Triple Mania. Kira event yang besar juga untuk Triple R tu. So korang rasa Roman lawan dengan siapa? Adakah Roman akan bertopeng? Sama-sama kita saksikan. Okay, itu je kita punya review Raw untuk hari ini. Apa pandangan korang? Okay ke Big Cass? Oh sorry, aku lupa nak cakap pasal Big Cass tadi. Aku tak letak kat situ lah. Big Cass dia ada interview dengan Jackie Remau, yang di mana dia kata kenapa ada personal ke dengan si Javon ni. Jackie tu kata aku tak ada personal apa-apa dengan Javon, cumanya aku datang sini untuk kira nak membantai semua orang lah. Dia nak satu-satu badan, dia nak kita panggil body. Dia macam nak dia kasarnya dia nak buat macam mayat-mayat wrestler ni, dia nak tipe-tipe ke jadi banyak gitu. Dia nak semua orang dia nak attack. So orang pertama Javon lah, walaupun dia tak ada personal issue, tapi dia kata dia yang aku nampak, dia aku bantai. So next mungkin ada lagi mangsa-mangsa yang Big Cass akan serang. So berhati-hatilah ya. Alright, jom. Itu saja review Raw kita untuk hari ini. Apa pandangan korang? Korang boleh drop kat bawah. Jangan lupa like, share dan juga subscribe. Boleh share video ni kat kawan-kawan korang yang minat WWE, tak tahu nak start daripada mana, boleh layan video Uso. Alright, itu je kita punya perkongsian. Kita jumpa lagi di next video Jumaat ni. Pintu belakang WWE, kita dah jumpa dah nama segmen itu. Ada banyak berita yang best aku akan kongsi dengan korang. Nak tahu apa dia? Tunggu Jumaat ni. Alright, 4 huruf 1 perkataan. Yup. Assalamualaikum. Camera on, bell rings, welcome to the scene. Body slam stories on your mobile screen. Big pop moment, feel it through the phone. King of content in a danger zone.